Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kali ini kita akan membincangkan dan membahaskan berkenaan gagasan tauhid. Antara Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani, Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, bagaimana yang telah dinukilkan oleh Hadrat Syekh Dr. Burhan Ahmad Al-Faruqi Al-Mujaddidi berkenaan gagasan tauhid. Hadrat Mujaddid ini adalah pada membincangkan tentang pandangan beliau terhadap wahdatul wujud yang dipelopori ataupun difahami daripada nukilan-nukilan karangan Hadrat Ibn Arabi atau yang diistilahkan sebagai wahdatul wujud, yang berarti kesatuan wujud. Dan bagaimanakah bantahan Hadrat Mujaddid Syekh Ahmad Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih terhadap pandangan Ibn Arabi tersebut. Dalam gagasan tauhid Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani, beliau mengemukakan atau menampilkan pandangan tauhid yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan pandangan tauhid wahdatul wujud. Dan ini yang akan kita bahaskan dan kita kaji dan kita bincangkan dalam kuliah kali ini. Dan di sana terdapat penerimaan dan penolakan terhadap gagasan tauhid yang ditampilkan oleh Hadrat Mujaddid. Antaranya para ulama yang datang sesudah beliau maupun yang sezaman dengan beliau. Dan apakah kesimpulan daripada perbahasan? Jadi dalam perbincangan ini, Syekh Dr. Burhan Ahmad Al-Faruqi telah menarik perhatian kita kepada pusat tumpuan agama, iaitu perbahasan ilmu tasawuf dan falsafah. Pengikraran Hadrat Syekh Ibn Arabi atau digelar sebagai Syekhul Akbar tentang wahdatul wujud telah menjadi suatu fahaman yang diterima secara meluas di kalangan para sufi di seluruh dunia di mana umat Islam berada. Hadrat Mujaddid dengan tegas membantah pandangan konsep wahdatul wujud atau gagasan wahdatul wujud yang ditampilkan oleh Hadrat Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dan Hadrat Mujaddid berterusan dalam memberikan bantahannya sepanjang beliau menjalankan tugasnya sebagai pembimbing agama. Dan beliau mendasarkan bantahannya bukan hanya menurut pertimbangan-pertimbangan yang tiada kaitan, tetapi ianya adalah menurut pengalaman ataupun musyahadah, mukasyafah, pengalaman rohaniah sebagai seorang ahli sufi yang menempuh perjalanan tarekat rohaniah. Beliau mencari jawapan kepada segala kenyataan-kenyataan tersebut, dan menurut segala pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukalah atau tersingkaplah pemahaman beliau tentang pandangan yang dikemukakan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi.
Dan dalam perbincangan ini, Syekh Dr. Burhan telah membuat suatu rumusan dan menerangkan isi di antara dua tokoh sufi besar ini dengan teliti, dan penerangan yang jelas yang patut diberikan pujian, dan beliau telah membawa perbahasan berkenaan agama dan falsafah untuk menyokong segala kenyataan-kenyataan dan rumusan beliau. Berdasarkan ini, wacana beliau atas perbezaan kesedaran keagamaan dari kesedaran kesufian dan kesedaran yang bersifat spekulatif sesungguhnya sangat jelas dibezakan antara satu dengan yang lain. Manakala di sebalik logik pertelagahan beliau dan daya meyakinkan daripada hujah-hujah beliau, seolah-olah tiada kekurangan yang tinggal. Yakni semuanya diperjelaskan dengan jelas. Ini telah kembali lagi jazbah ataupun dorongan untuk menghidupkan amalan kesufian Islam. Maka perbahasan tentang wahdatul wujud ini telah menjadi suatu bahan kajian yang serius. Ini apabila kebangkitan amalan-amalan kerohanian Islam sudah mulai wujud ataupun sudah mulai muncul dalam kehidupan umat Islam pada ketika ini, maka tidak dapat tidak pengalaman ahwal wahdatul wujud itu akan menjadi suatu perbincangan ataupun menjadi suatu ahwal kelaziman yang dikaji secara serius. Yang mana ianya perlu diberikan penjelasan dengan cara ilmiah dan ketelitian. Dan usaha ini perlu diteruskan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengan gagasan tauhid yang ditampilkan oleh Hadrat Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Faruqi, yang sama sekali berbeza dengan pemahaman tauhid yang ditampilkan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi, iaitu fahaman wahdatul wujud. Maka Hadrat Syekh Mujaddid Al-Sani membantah pemahaman tersebut dengan membawa suatu konsep gagasan tauhid wahdatul syuhud. Dan inilah yang akan kita bincangkan dalam perbahasan secara ilmiah tentang gagasan tauhid Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Jadi dalam menghuraikan segala perbincangan tauhid ataupun gagasan tauhid yang ditampilkan oleh Hadrat Syekh Ahmad Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, ini adalah satu perkara yang tidak mudah. Namun huraian yang cuba diberikan ini adalah sebagai suatu usaha ke arah memahami konsep tauhid ataupun pemahaman tauhid yang dibawa oleh seorang tokoh sufi besar Islam, iaitu Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, yang secara umumnya beliau masyhur dengan gelaran sebagai Al-Mujaddid lil Alf-Sani. Itu Mujaddid pembaharu
yang membaharukan syariat agama ini, syariat Islam ini, di permulaan 1000 tahun yang kedua semenjak kemunculan agama Islam. Hazrat Syekh Mujaddid telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemahaman tauhid yang lebih sempurna, dan beliau percaya bahawa beliau sendiri adalah seorang mujaddid, yang mana perkataan mujaddid itu boleh diterjemahkan sebagai pemulih. Kalimah mujaddid ini terbit daripada kata dasar jadid, jaddada, iaitu baharu. Apabila dibawa kepada bab taf'il, jaddada yujaddidu tajdidan, fahuwa mujaddidun. Maka kalimah mujaddid adalah isim fa'il bagi jaddada, daripada bab taf'il. Maka pengertiannya boleh diterjemahkan sebagai pembaharu atau penjana atau pemulih, revolutioner. Dan erti pembaharu adalah lebih sesuai untuk digunakan sebagai terjemahan makna perkataan mujaddid. Idea pemahaman ataupun ilham tentang mujaddid, konsep tentang mujaddid ini ada sumbernya, di mana daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan, yang bermaksud bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan dalam kalangan umat ini pada setiap permulaan 100 tahun. Ini pada permulaan setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan dalam kalangan umat ini seseorang yang akan memperbaharukan bagi mereka, ini bagi umat ini, akan urusan agama mereka. Dan kenyataan hadis ini adalah merujuk kepada seorang yang membangkitkan semula ataupun membaharukan semula. Jadi seolah-olah agama itu kelihatan seperti baharu, sesuatu yang baharu. Ya. Dan hadis ini sebagaimana yang telah dinukilkan daripada Imam Abu Daud, ya, telah dapat dipastikan bahawa oleh sebilangan para ulama yang terdahulu, di mana mereka menentukan ataupun mentakyinkan, mengenal pasti siapakah mujaddid yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak kurun yang pertama hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapatlah kita ketahui antaranya terdapat ramai mujaddid yang telah dibangkitkan pada setiap kurun, dan penilaian tersebut adalah berbeza menurut lain-lain ulama. Antaranya pendapat yang masyhur bagi kurun yang pertama adalah Hazrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih,
di mana beliau wafat pada tahun 101 Hijrah. Kemudian bagi kurun yang kedua, para ulama telah berpendapat bahawa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu Hadrat Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, adalah mujaddid bagi kurun yang kedua, di mana beliau wafat pada tahun 204 Hijrah. Bagi kurun yang ketiga, terdapat pendapat, ini ada pendapat yang mengatakan terdapat dua orang yang dibangkitkan sebagai pembaharu agama, iaitu Ibnu Suraj yang wafat pada tahun 306 Hijrah. Ya. Bagi kurun yang ketiga terdapat Ibnu Suraj. Mujaddid bagi kurun yang ketiga adalah Ibnu Suraj, wafat tahun 306 Hijrah. Mujaddid bagi kurun yang keempat terdapat dua orang, iaitu Hadrat Imam Baqilani Muhammad bin Tayyab, wafat tahun 403 Hijrah, dan pendapat lain menyatakan Imam Asfaraini Ahmad bin Muhammad, wafat tahun 406 Hijrah. Bagi kurun yang kelima, para ulama berpendapat bahawa mujaddid yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Hadrat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, wafat tahun 505 Hijrah. Bagi kurun keenam, Hadrat Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah alaih, wafat tahun 606 Hijrah. Bagi kurun yang ketujuh, Hadrat Syekh Ibn Daqiq Al-Aid Muhammad bin Ali rahmatullah alaih, wafat tahun 702 Hijrah. Bagi kurun ke-8, Imam Bulqini Sirajuddin, wafat tahun 905 Hijrah. Manakala bagi mujaddid kurun ke-9, iaitu Hadrat Imam Jalaluddin As-Sayuti rahmatullah alaih, wafat tahun 911 Hijrah. Dan ramai lagi bagi kurun yang seterusnya. Walau bagaimanapun, perlulah diketahui bahawa hanya Syekh Ahmad Sirhindi telah menggelarkan martabat Mujaddid Al-Sani untuk dirinya. Hazrat Khwaja Kamaluddin Muhammad Ahsan telah menukilkan dua buah hadis di dalam kitab Rawdatul Qayyumiyah bahawa akan bangkit seorang lelaki pada permulaan 1100 tahun. Dia adalah cahaya yang agung. Namanya seperti namaku. Dia bangkit di kalangan para sultan yang zalim. Akan masuk syurga dengan menerusi syafaatnya beribu-ribu para rijal. Hadis daripada kitab Jami'ud Durar. Hadis yang kedua bermaksud akan ada seorang lelaki di kalangan umatku yang digelarkan sebagai silah, akan masuk syurga dengan syafaatnya sejumlah yang tidak terhingga. Hadis daripada kitab Jam'ul Jawami'.
adalah dipercayai bahawa kenyataan ramalan tersebut adalah merujuk kepada Hazrat Syekh Ahmad As-Sirhindi. Syekh Ahmad As-Sirhindi sendiri menyedari akan keperluan seorang pembaharu, seorang mujaddid, seorang reformer di dalam surat-suratnya yang pernah dituliskannya antaranya kepada Hazrat Khwaja Muhammad Sadiq, puteranya, dan kenyataan ini boleh kita lihat dengan merujuk kepada maktubat Imam Rabbani jilid yang pertama surat yang ke-234. Dan juga dengan pengakuan jelasnya sebagai Mujaddid Al-Sani, ada dinukilkan, dinyatakan di dalam maktubat pada jilid yang kedua surat yang keempat. Dan juga di dalam suratnya kepada Hazrat Khwaja Muhammad Ma'sum, juga merupakan putera beliau, di mana beliau berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai silah antara dua lautan dan pendamai antara dua golongan. Merujuk kepada maktubat Imam Rabbani jilid yang kedua surat yang ke-6. Maka apabila disebutkan sebagai Mujaddid Al-Sani, ianya bermaksud pembaharu agama Islam untuk 1000 tahun yang kedua ataupun milenium yang kedua. Kerana telah berlalu 1000 tahun yang pertama dengan usaha yang dilakukan oleh para mujaddid yang sebelumnya, maka untuk permulaan 1000 tahun yang kedua, Hazrat Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih adalah tokoh yang disemboyankan ataupun tokoh yang telah disepakati sebagai Mujaddid lil Al-Sani. Mullah Abdul Hakim, seorang tokoh ulama dari India, seorang tokoh ulama Islam, di Sialkot, sebuah tempat bernama Sialkot, di mana Sialkot kini berada dalam jajahan negara Pakistan. Namun pada zaman beliau, Sialkot ini termasuk dalam jajahan kerajaan India, di bawah pemerintahan Raja Akbar. Mullah Abdul Hakim dari Sialkot merupakan seorang ulama yang terbilang pada zamannya dan juga seorang Syekhul Islam di India, merupakan antara orang yang pertama menggunakan gelaran Mujaddid Al-Sani kepada Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Sehingga gelaran tersebut juga turut diakui oleh kesemua ahli mutakallimin dan para sufi dan sekali para wali yang terkemuka. Mereka juga mengakui gelaran tersebut untuk Hazrat Syekh Ahmad As-Sirhindi rahmatullah. Ini apabila disebutkan sebagai Mujaddid Al-Sani, ianya tidak akan merujuk kepada individu ataupun syakhsiat yang selain daripada Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Sebagai contohnya Hazrat Syekh Waliullah Dahlani rahmatullah alaih, yang mana beliau adalah seorang yang alim dari kalangan para ulama yang terulung pada zamannya, hidup di sekitar tahun 1114 sehingga 1176 Hijrah. Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli sufi yang mengamalkan amalan tarikat tasawuf, di mana beliau
berasal dari silsilah Naqsyabandi, Mujaddidi, dengan hasil pendidikan dan memperolehi nisbat pengalaman kesufian daripada ayahandanya, iaitu Hazrat Syekh Shah Abdul Rahim. Dan dikatakan beliau juga merupakan mujaddid pada masanya. Yakni Hazrat Shah Waliullah Dehlavi juga dianggap sebagai salah seorang mujaddid. Namun kehadiran Hazrat Shah Waliullah Dehlavi rahmatullah alaih sebagai mujaddid bukanlah untuk 1000 tahun yang kedua. Namun beliau adalah untuk 100 tahun, mujaddid 100 tahun yang muncul sesudah 100 tahun pemergian Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah. Terdapat perbezaan antara mujaddid 100 tahun dan mujaddid 1000 tahun. Hazrat Shah Waliullah Dehlavi rahmatullah alaih adalah seorang yang merupakan pendiri aliran hadis dan tafsir. Terdapat kitab berkenaan usul tafsir yang dikarang oleh Hazrat Shah Waliullah Dehlavi yang berjudul Al-Fawzul Kabir di Usul Tafsir, ya, pada menerangkan usul-usul dalam bidang ilmu penafsiran Al-Quran. Beliau sendiri telah menterjemahkan Al-Quran yang berbahasa Arab ke bahasa Farsi. Dan beliau juga merupakan seorang pengarang yang telah mengarang banyak kitab-kitab terkenal sehingga ke hari ini dalam bidang ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan agama. Hazrat Shah Waliullah Dehlavi rahmatullah alaih, di mana yang telah dinyatakan telah menerima nisbat kerohanian, ilmu kesufian daripada ayahandanya, iaitu Syekh Shah Abdul Rahim. Shah Waliullah mempunyai seorang anak yang begitu besar khidmatnya kepada agama, iaitu Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlavi rahmatullah alaih. Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlavi rahmatullah alaih adalah anak sulung kepada Hazrat Shah Waliullah Dehlavi. Beliau merupakan ulama yang disanjung pada masanya. Beliau hidup sekitar tahun 1159 Hijrah hingga 1248 Hijrah. Beliau adalah anak sulung kepada Hazrat Shah Waliullah Dehlavi rahmatullah alaih, iaitu Hazrat Shah Abdul Aziz Ad-Dehlavi rahmatullah alaih. Jadi mereka berdua adalah di antara sejumlah besar para ulama yang telah berbicara tentang Hazrat Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih, di mana apabila merujuk kepada Hazrat Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih, mereka akan menggunakan gelaran, nama gelaran itu Mujaddid Al-Sani. Ini apabila disebut Mujaddid Al-Sani dalam karya-karya Hazrat Shah Waliullah dan Syekh Abdul Aziz, ianya merujuk kepada Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Hazrat Syekh Abdul Aziz Dehlavi rahmatullah alaih juga pernah mengatakan bahawa di antara kesemua ahli sufi Islam, di antara kesemua ahli sufi Islam,
daripada kurun yang awal sehinggalah kurun yang akhir, mutaqaddimin dan mutaakhir. Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup antara tahun 470 ke 560 Hijrah, dan Syekh Ahmad Sirhindi rahmatullah alaih yang hidup 1000 tahun sesudah Hijrah. Mereka berdua adalah dua tokoh sufi Islam yang terbesar. Ini menurut kenyataan Hadrat Shah Abdul Aziz Dehlavi rahmatullah alaih. Hanya beliau tidak memutuskan siapakah di antara keduanya itu yang lebih besar, siapakah yang lebih tinggi martabatnya. Namun beliau menyatakan kedua-dua tokoh sufi Islam itu Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih, kedua-duanya merupakan tokoh sufi Islam yang terbesar di seluruh dunia. Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih adalah seorang tokoh ahli sufi pertama dan terbesar di antara kesemua ahli sufi Islam yang dengan terangnya dan cukup giat menentang konsep tauhid wujudi ataupun gagasan tauhid wahdatul wujud ataupun konsep tauhid fantastik, konsepsi tauhid panteistik yang menganggap kewujudan itu hanya satu. Dan gagasan ini telah menjadi hampir diterima secara menyeluruh di kalangan seluruh ahli sufi di dunia Islam, terutamanya semenjak Ibn Arabi rahmatullah alaih yang telah menulis ke atas tajuk perbincangan tersebut, ini berkenaan tauhid wujudi, secara meluas dan telah memberi kesan yang besar dalam memberi pengaruh pemahaman kesufian Islam kepada umat Islam yang datang sesudahnya, dan telah melonjakkan martabatnya, darjatnya ataupun kedudukan Syekh Ibn Arabi ke hadapan. Namun Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih telah melakukan penyanggahan terhadap fahaman wahdatul wujud. Namun penyanggahan yang dilakukan bukanlah berdasarkan menurut secara perbahasan teologi ataupun hujah falsafi, tetapi berdasarkan pengalaman kasyaf yang dialaminya sendiri ataupun pengalaman kesufian yang dialaminya secara langsung. Yang dimaksudkan dengan pemahaman ataupun konsep wahdatul wujud, juga disebut sebagai tauhid wujudi, ianya merujuk kepada pengertian kesatuan wujud. Kesatuan wujud. Dan ia adalah kefahaman atau fahaman bagi kebanyakan para sufi Islam. Perbandingannya adalah sebagai bahawa kewujudan adalah satu. Atau disebut unitisme. Unitisme, ya. Ini kewujudan yang bersifat kesatuan.
Kemudian ia akan menjadi kepada pemahaman bahawa ia adalah serupa dengan segala-galanya, iaitu atau diistilahkan sebagai identisme. Dari unitisme kepada identisme. Dari kefahaman konsep kewujudan adalah satu menuju kepada bahawa kewujudan tersebut adalah serupa dengan segala-galanya, yang akan terus berlanjutan menuju kepada panteisme, yang bererti bahawa Tuhan adalah segala-galanya dan ia adalah Tuhan. Jadi menganggap bahawa diri adalah Tuhan dan Tuhan adalah segala-galanya. Ianya juga digelar sebagai fahaman wujudiat. Justru itu, fahaman wujudiyin ataupun sufia wujudiyah atau muwahhidin adalah mereka yang percaya kepada unitisme, iaitu kesatuan wujud. Inilah yang dimaksudkan daripada falsafah wahdatul wujud ataupun kefahaman tauhid, gagasan tauhid wujudi yang dipeloporkan oleh Hadrat Syekh Akbar Ibn Arabi. Syekh Ibn Arabi ataupun namanya adalah Muhyiddin, hidup sekitar tahun 560 hingga 638 Hijrah, adalah seorang ahli sufi, tokoh sufi besar yang terkemuka. Secara umumnya beliau digelar sebagai Syekhul Akbar atau bermaksud Syekh terbesar. Beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Murcia, Spanyol. Tetapi sesudah itu beliau berpindah ke sebuah tempat bernama Seville dan bermustautin di sana selama 30 tahun. Pada tahun 598 Hijrah, beliau memulakan pengembaraannya ke timur. Dan dari situ, beliau tidak pernah kembali lagi ke tempat asalnya. Beliau pernah melawat Mekah, di Jazirah Arab dan Mosul di Iraq. Kemasyhurannya menyertai di mana-mana yang beliau pergi. Akhirnya, beliau membuat keputusan untuk menetap di Damsyik, iaitu di Syam, Syria, dan meninggal dunia di sana pada tahun 638 Hijrah. Beliau adalah dari mazhab Az-Zahiri. Tetapi beliau menolak taklid dalam perkara-perkara akidah. Ini dalam permasalahan fiqah. Pada sudut fiqah, beliau bermazhab kepada mazhab Zahiri. Namun pada persoalan akidah, beliau adalah menolak taklid. Ini beliau berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Satu-satunya panduan Ibn Arabi adalah nur dalamannya yang beliau percaya telah diterangi dengan cara yang paling istimewa. Ini rohaninya itu adalah suatu nur yang istimewa menurut pandangannya dan beliau percaya dalam diri. Dan dikatakan beliau telah mengarang sebanyak 400 buah kitab. Antara karyanya yang paling terkenal adalah Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Dalam kitab Fusus Al-Hikam, beliau telah membincangkan konsep tauhid wujudi, ya, atau konsep tauhid fantastik dengan panjang lebar, secara panjang lebar dengan terperinci. Beliau telah dikecam
sebagai seorang zindiq di Mesir dan terdapat usaha untuk membunuhnya. Ini bagi membantah pemahaman yang disebarkan. Ibn Taymiyah hidup sekitar 661 hingga 728 Hijrah adalah seorang dari kalangan ulama Islam yang telah mengkritik Ibn Arabi secara terang-terangan dalam nukilan karya-karyanya dan fatwa-fatwa. Jadi, segala sanggahan daripada Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih terhadap konsep gagasan tauhid wujudi yang disampaikan oleh Ibn Arabi adalah berdasarkan pengalaman kasyaf kerohaniannya ataupun pengalaman kesufiannya yang dialami secara langsung, yang diistilahkan atau disebut sebagai kasyaf. Kasyaf secara harfiah bermaksud singkapan. Ia adalah tanggapan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa serta terhasilnya kebenaran-kebenaran dari sesuatu fakta dan peristiwa tersebut. Sama ada perkara yang berkaitan dengan duniawi dan samawi, dan sama ada penglihatan tersebut dialami secara batin atau dengan nur, penyingkapan yang menyuluh kegelapan ataupun kejahilan. Umumnya ia adalah satu simbolik bagi merujuk kepada penyingkapan. Penyingkapan daripada tidak tahu menjadi tahu. Syuhud adalah pemahaman langsung tentang kewujudan. Ini terhasil daripada penyingkapan tersebut, maka akan berlaku penyaksian yang diistilahkan sebagai syuhud atau musyahadah apabila kasyaf berlaku. Ini apabila hijab-hijab itu disingkapkan. Jadi, apabila berlakunya penyingkapan kasyaf, maka akan berlakulah syuhud. Ini kasyaf adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terhasillah syuhud bagi hamba dalam menyaksikan apa yang telah disingkapkan. Jadi ia adalah suatu pemahaman langsung tentang kewujudan. Khasnya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ilham adalah suatu yang bersifat inspirasi. Secara teknikalnya di sini ianya adalah terbatas kepada perkara yang berkaitan dengan kesufian. Secara teknikalnya ilham di sini kita gunakan sebagai istilah yang merujuk kepada bidang kesufian. Bukan ilham yang berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Dan ia adalah penerimaan petunjuk. Ilham adalah suatu penerimaan petunjuk atau inspirasi dari alam yang tinggi. Dan petunjuk tersebut yang diterima itu sama sekali tidak salah. Oleh itu, ia tidak terikat kepada semua tetapi pada penerima sahaja. Jadi ilham yang diterima itu bukan untuk diamkan pemahamannya ataupun kenyataannya itu kepada semua manusia, tetapi hanya khusus untuk dirinya sahaja. Jadi setiap ilham yang diterima ataupun dialami oleh seseorang sufi itu adalah khusus untuk dirinya sahaja. Dengan syarat ia tidak bertentangan dengan mana-mana perintah
yang diterima melalui baginda Nabi SAW. Perkataan wahyi ataupun wahyu secara harfiahnya bermaksud komunikasi. Komunikasi atau perintah. Dan secara istilahnya ataupun secara teknikalnya, ia adalah suatu komunikasi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang Nabi. Ianya disebut sebagai wahyu ataupun wahyu. Bentuk komunikasi yang tertinggi ialah dengan menggunakan perantaraan malaikat. Ya? Komunikasi antara hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi adalah menggunakan perantaraan malaikat. Ini adalah bentuk komunikasi yang tertinggi sekali. Bimbingan yang diterima misalnya melaluinya adalah benar-benar dapat diyakini. Ini bimbingan yang diperolehi daripada baginda Nabi SAW adalah diterima hasil dari komunikasinya dengan Allah Ta'ala menerusi malaikat Jibril alaihissalam. Maka bimbingan yang diterima melaluinya adalah benar-benar dapat diyakini. As-sadiqul masduq. Yang benar lagi dapat dibenarkan. Dan mengikat kesemuanya. Secara umumnya, wahyu boleh dianggap sebagai kata yang sama dengan wahyu. Tetapi makna yang tepat dari istilah ini adalah seperti yang dinyatakan tadi. Jadi, pengalaman kasyaf Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih yang diterimanya, yang dialaminya itu menjadi hujah untuk membantah pengalaman ataupun pemahaman gagasan Tauhid wujudi oleh Hadrat Syekh Akbar Ibn Arabi. Dan akibat daripada penyanggahan beliau terhadap wahdatul wujud telah menghangatkan lagi suasana pertikaian di kalangan ahli-ahli sufi. Kerana membincangkan tentang penolakan terhadap gagasan yang telah diterima pakai semenjak beratus-ratus tahun daripada Al-Syekhul Akbar Ibn Arabi. Kebanyakan ulama' dan ahli-ahli sufi yang terkenal yang tidak begitu memahami tentang dasar perbahasan ataupun perbezaan pendapat ini, sanggahan Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi terhadap Ibn Arabi, maka mereka mengambil sikap yang berkecuali di dalam mempertahankan Hadrat Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah. Namun terdapat sebahagian lagi di kalangan para ulama' dan ahli-ahli sufi yang dengan tegas mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Al-Mujaddid Al-Afsani rahmatullah. Maka ianya sangat bermanfaat bagi kita hari ini untuk sama-sama menelusuri persoalan ini seterusnya, dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk memutuskan pendapat manakah ataupun kedudukan manakah yang lebih benar dan lebih hak dan lebih dekat dengan syariat Mustafawiyah Hadrat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam perbahasan ataupun perbincangan yang selanjutnya kita akan menyatakan serba sedikit berkenaan lakaran kehidupan, biografi ringkas tentang Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi yang masyhur dengan gelaran Al-Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid Lil-Alfsani rahmatullah alaih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.